Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Timbalan Mufti Al-Fadil Ustaz, kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Timbalan Pengarah Rislah Negeri Tuan Haji Abu Hassan bin Muhammad Ali, pegawai kanan, staf-staf PRN Negeri dan juga PRD NS Barat. Bersyukur kita pada pagi ini kerana kita dapat bersama-sama dengan Timbalan Mufti Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Azamil bin Alas. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dapat kita jadikan pengajaran dalam diri kita. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Timbalan Mufti Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Azamil bin Alas untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Al-Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hargai tuan pengerusi majlis, Timbalan Pengarah Rislah Negeri, tuan-tuan dan puan-puan warga kerja Risdah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita bertemu kembali dan menyambung kembali pengisian untuk mengingatkan diri masing-masing tentang beberapa perkara berhubung kait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merentasi tanggungjawab, fungsi dan peranan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu bukan untuk faedahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Walaupun kita telah dimaklumkan oleh Al-Quran dengan kenyataan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Tetapi ibadah yang dituntut untuk kita laksanakan itu bukan untuk Allah, kan? Bukan untuk Allah, walaupun kita melaksanakannya itu kerana Allah, kan? Milik Allah. Tetapi ialah Allah tidak berhajat kepada ibadah kita. Habis, apa kita nak beribadah? Kerana apa Allah tidak berhajat? Kerana Allah itu maha kaya, maha sempurna, tuan-tuan. Kalaulah dia berhajat dengan makhluk, ibarat kata Nabi, kalaulah dunia ni ada nilai, walaupun nilainya itu sama dengan sehelai sayap nyamuk,
sudah tentulah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir tidak akan mendapat kurniaan dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Macam hati manusia lah. Apabila orang tu tak nak lagi akur dan patuh, contohnya anak tidak taat kepada ibu bapa, ada ketikanya ibu bapa tidak mahu lagi memberi apa yang telah dan sedang diberi. Kan? Contohnya dia bagi, seorang ibu bagi anak dia handphone. Tapi bila anak dia melakukan kesilapan, menyalahgunakan handphone demi untuk tidak mendatangkan mudarat, mak ibu kata, "Bak handphone kau sini." Kan? Kita akan ambil. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, habis kita ni ibadah untuk apa? Adalah untuk diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita ini berjalan dalam kehidupan dunia kita ini, bahawa satu hari nanti, mungkin masa yang terdekat, kita akan mati. Bila-bila masa tuan-tuan? Kan? Bila-bila masa kita akan mati. Dan Allah akan tanya tu, setiap apa yang Allah bagi tu, Allah akan tanya. Kesihatan yang diberi oleh Allah, mana kearahan baik katanya. Kan? Baju-baju, duit nak beli harta ni, mana kamu dapat, kat mana kamu gunakan. Bila kita beramal dengan kebaikan, dia akan tanya, kamu buat apa? Saya sedekah ya Allah, bagus. Kan? Peringkat yang kedua, adakah kamu ikhlas bersedekah? Tuan-tuan, manusia kata, ya Allah, aku ikhlas. Allah katakan tidak. Sebab itu ada satu hadis Nabi, ada orang yang berperang mati syahid. Apabila ditanyakan malaikat, apakah kamu ini mati syahid berjuang atas apa ikhlas berjuang kepada Allah? Dia kata ya. Malaikat kata tidak, bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahawa kamu berperang, kamu berhajatkan bahawa bila kamu mati, kamu dianggap sebagai wira, pahlawan dan sebagainya, mahu dikenang. Kalau sekarang ni akan ditulislah namanya kan, Jalan Razib contohnya kan, nak dikenang jalan sekian tuan-tuan. Untuk apa tu? Untuk berasa diri lebih hebat daripada manusia. Ada sifat-sifat ini dalam diri kita tuan-tuan sebenarnya. Apatah lagi Allah uji kita dengan kita ni ada sikit lebih daripada orang. Kan? Sikit lebih daripada orang. Kadang-kadang kita berasa lain. Berasa lain. Tengok orang berpakaian macam tu, kita tahulah berapa harga pakaian orang tu, dan kita insaf pula. Kita sedar pula pakaian kita harga berapa, menyelinap perasaan bangga diri yang menyebabkan Allah tak redha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan suasana yang telah hampir sebulan lebih tak turun hujan ini, pokok-pokok kering. Kan? Menunjukkan warna perang dan kuning. Maksudnya lama dah mereka pula dah lama dah rumput-rumput ni tak dapat air. Kan? Empangan dan takungan air yang kita guna setiap hari dah menyusut. Kan? Dalam keadaan kalau sekiranya tak hujan dalam tempoh 2 minggu, kita akan berhadapan dalam keadaan yang kritikal. Tuan-tuan, satu perkara yang menarik, kita nak bergantung kepada hujan, kita nak bergantung kepada Allah. Hati kita sama macam duit. Bila kita tak ada duit, kita bertanya, kita pada masa itu bergantung pada duit, bergantung pada Allah. Apa bezanya perempuan? Bila kita bergantung kepada Allah, bila kita bergantung kepada duit, kita jadi risau. Apa nak dimakan ni, macam mana nak bergerak? Duit minyak macam mana? Minyak macam mana? Kalau bergantung kepada duit dan harta. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang terus menjelma dalam diri kita ialah keberanian dan keyakinan serta kesanggupan menghadapi. Itu yang penting. Kan? Bila kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kesanggupan. Lalu bila ada kesanggupan menghadapi, maka fikiran kita menjadi waras untuk memikirkan apa nak dibuat bila tak ada duit. Alternatif pertama, kita jumpa dengan timbalan pengarah, kalau boleh dia pinjamkan duit. Contoh, kita fikir tu. Betul tak tuan? Pakai ringkas, pinjamlah. Cara mudah untuk dapat duit hari ni ialah pinjam. Bayar, terpulang kat kau, seperti lah katanya. Kan? Tuan-tuan, hari ni cara pemikiran kita bila kita beriman dan membesarkan harta dan dunia ni. Tapi bila kita berfikir tentang Allah, kita ada keyakinan untuk sanggup menghadapinya, maka akan adalah tuan-tuan cara-caranya.
Bila cara-cara kita nak buat ini, di sinilah datangnya kepentingan ilmu. Halal ke haram, zalim ke tak zalim, nak masuk syurga ke nak masuk neraka, nak pahala ke nak dosa. Pada masa inilah. Sudahnya tuan-tuan, Allah uji. Kita kena ikut agama, kena ikut Islam. Allah uji tuan-tuan sebagai pentadbiran. Kan? Kak, saya ni ada satu kawasan tanah untuk dibersihkan oleh sekian, jadi tolonglah bisik kepada Timbalan Pengarah, dia tak roti tu dah sebab dia belum sampai tu. Kan? Contohnya tuan-tuan kan, mempengaruhi. Kita pula tak boleh macam ni kan. Dalam masa yang sama pula, orang yang berkepentingan dengan kita, yang kita perlu laksanakan menunaikan kewangan, dah sipun. Puan, apanya cik ni kereta ni dah 3 bulan dah ni, kita nak keluar surat tarik ni, dah macam mana dah mengumpul dah ni. Kan, permohonan pinjam duit kepada Timbalan Pengarah tidak ada respon yang positif nampaknya. Kan, macam mana ni tuan-tuan? Ni ada pula. Di sinilah kadang-kadang tuan-tuan kita terjebak dengan perkara-perkara ni tuan-tuan. Tapi kalau ada iman, wahai Allah, kau terus menguji aku. Ada iman tuan-tuan, ada iman, kau terus menguji aku. Kan? Wahai Allah, kalau buat kedaung lah, mana kedaung ni kedaung neraka lah. Kalau aku bertahan, sabar aku, balasan orang sabar adalah syurga. Ini tuan-tuan penting ilmu. Sebab tu hati kita kalau tak disiram dengan ilmu tuan-tuan, kita akan mati. Kan? Kita akan mati, dan bila kita akan mati, apatah lagi sikap manusia tak berani untuk bertanggungjawab. Memang salah aku, ibarat menjadi ular. Tak ramai yang nak menjadi ular, semua nak jadi bangau. Sebab bangau tak mengaku kesilapan dia tuan-tuan. Kan? Bangau, oh bangau, kenapa kau kurus? Aku cuai. Habis lagu tu tuan-tuan. Kenapa kau kurus? Sebenarnya aku sedang mengamalkan diet. Kan? Dengan memakan Herbalife. Kan? Makan tak? Kan? Pueh kawan saya tu bercerabih depan saya, kempen, Ustaz kena makan Ustaz, kita ada masalah pembunuh senyap, kolesterol, membatu tu kan. Tapi mandang tu tak ada yo pula. Tuan-tuan, yo tak yo diasak saya pun suruh belilah produk nenek moyang mahal kan tuan-tuan. Bila makan tak dapat nak disiplin tuan-tuan, makin naiklah badan saya. Saya tanya pula naiklah badan sini, macam mana Ustaz makan jenak-jenak? Tak boleh macam tu Ustaz. Memang tak boleh saya makan produk tu. Sebab ditagah makan pada waktu malam kan. Saya macam mana saya nak tagah? Orang sedia makan. Malam tadi ceramah dekat Lui Barat, disediakan makan. Di balun di imam punya sorry, orang kampung masak sikit Ustaz makan sampai hati dia. Langsung saya bertambah 2 tenduk. Tuan-tuan. Macam mana nak jadi tuan-tuan? Jadi ini tuan-tuan, nak bayang tu hidup kita ni, kalau hati kita mati tuan-tuan, kita akan senang dirosang dan disonsong dek iblis dan syaitan, dengan diasak pula nafsu kita dan dunia yang menggigit perasaan kita tu. Kan? Jadi bagaimana kita memerlukan pokok-pokok yang kuning dan kering ni, memerlukan air hujan tuan-tuan. Maka kita pun dalam suasana macam ni tuan-tuan, kita bayangkan tuan-tuan, terbayang saya semalam baca dalam surah Qaf. Tuan-tuan, pagi-pagi di Jabatan Mufti ada baca Quran dan sedikit tafsir. Dalam ayat Allah telah menjelaskan respon kepada manusia. Wahai Allah, adakah hari kiamat? Wahai Allah, adakah manusia akan hidup semula? Tak logik lah katanya. Macam mana manusia boleh hidup semula bila dah mati dah? Apatah lagi kalau orang tu dibakar pula sampai abu, campak ke laut. Mana nak kutip tu? Tuan-tuan, inilah manusia. Kalau tanya kerja Allah, tentulah jadi tuan-tuan. Kan? Kerja dia tak selesai, kerja Allah je kan tuan-tuan. Kan? Tanya kan. Amal je lah, buat je lah. Kan? Kadang contohnya tuan-tuan, kalau nak bahasa kasar je nak, Ustaz, Allah sampaikan tak pahala Fatihah yang kita baca kepada rumah mak kita? Sampai ke tak? Sebab bila dah mati habislah cerita kan. Sampai tak? Kita nak jawab kata. Pertanyaan itu merujuk itu kerja Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kau buat je lah tuan-tuan. Sampai tak sampai bukan kerja kita tuan-tuan. Kalau tahu nak sampai tak sampai, kau pergi sana dulu, tengok dan hantar dapat tak? Lepas tu kau bagi tahu keseh. Tu tuan-tuan kan. Fikir macam dah bonging lah, tapi tak boleh tuan-tuan ya. Jadi inilah pentingnya tuan-tuan, kita ni dalam hidup kita mencari dan berusaha untuk menambah ilmu.
Justru itu saya ingin menyanjung usaha murni pihak tuan-tuan untuk kita mengaji ni tuan-tuan. Bukanlah ceramah. Kalau ceramah ni sekarang bersepah-sepah tuan-tuan. Saya bercakap. Jadi adalah panduan kitab. Saya ambil kitab Riyadhus Shalihin tuan-tuan ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ni ialah saya manfaatkan daripada yang dikeluarkan oleh JAKIM tuan-tuan ya. Pada masa ni bahagian hal ehwal Jabatan Perdana Menteri lah. Kitab ni lama tuan-tuan ya. Dah berkuning ni Azim ya. Jadi tuan-tuan beli yang baru tu, jilid yang pertama. Dia kalau tak salah saya ada 8 ke 9 jilid tu tuan-tuan ya. Jadi kita membuat pelaburan tu kan. Tuan-tuan ikhtiar. Saya nak ikhtiar nak beli kitab ni tuan-tuan, tak tahulah. Ataupun tuan-tuan bolehlah beli buku Riyadhus Shalihin yang dah terjemahkan. Boleh kita tengok tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita bila mengaji bab hadis ini, kita dapat kita dapat menyelesaikan tuntutan beberapa perkara. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi kita menyatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Siapa yang mengaji hadis, dia juga mengaji Al-Quran kan? Kemudian itu tuan-tuan, Nabi telah tinggalkan 2 perkara kepada kita, hadiah teragung kan? Iaitu panduan dan nasihat. Nabi tak tinggalkan emas, Nabi tak tinggalkan harta untuk umat, tapi Nabi tinggalkan panduan macam mana nak kembali selamat bertemu dengannya di syurga dan meminum air telaganya. Apabila kita minum tidak akan haus buat selama-lama dia. Hadis tuan-tuan, kita tengok apa panduan dia ya. Sebab itu kalau kita nak tengok orang tu berjaya, kalau kita nak berjaya macam orang tu, kita akan panggil orang tu bercakap, macam mana kau berjaya baik kan? Kalau masa saya terlibat dengan sesi panel di Mara dulu, dipanggil belia-belia yang dah berjaya berniaga, dipanggil, cuba ceritakan dekat orang yang baru nak mengorak langkah ni, bagaimana usaha kamu nak berjaya sampai ke tahap yang gemilang ini kan? Sebagai contohnya, Datuk Syekh Muzaffar dipanggil untuk menerangkan semangat, bagi tahu kita ni perlu belajar sains kan tuan-tuan. Jadi bolehlah. Kerana apa? Orang ni dah sampai kepada tahapnya. Begitu juga dengan Nabi SAW, manusia tuan-tuan yang hebat, manusia yang istimewa di sisi Allah, kekasih Allah tuan-tuan. Kita kalau ada kekasih, kita akan istimewakan dia tuan-tuan kan? Isteri kita, itulah kekasih abadi kita tuan-tuan. Apa yang dia nak, semua kita nak tunaikan. Tapi apakan daya, kewangan terbatas. Kadang-kadang saya tuan-tuan, kadang-kadang bergurau juga dengan isteri saya. Cantiklah rumah ni, besarnya kan. Kita beli nak rumah ni nak, tak ada action pula katanya tuan-tuan. Kita nak kan? Maknanya kalau Allah kata kalau kamu nak sampai kepada rahmat aku masuk syurga, ikut nabimu yang kuutuskan membimbing kamu. Itu pentingnya tuan-tuan Maulidur Rasul. Kita sambut memberi kesedaran. Sekarang ni pagi ni tuan-tuan, mudah-mudahan hati kita tersiram dengan air ilmu daripada Nabi SAW. Berbalik kepada cerita tentang menghidupkan yang mati tuan-tuan oleh kuasa Allah pada hari akhirat. Bayangkan tuan-tuan, pada waktu kering ni kita tengok semua mati tuan-tuan. Pokok-pokok semua mati, tanah menjadi kering. Bagaimana cara Allah menghidupkan suasana yang dah mati ni tuan-tuan? Sangat mudah. Allah turunkan hujan saja tuan-tuan di dunia ni. Allah nak bagi tahu bahawa hari kiamat besok berlaku. Macam itulah mudahnya Allah nak hidup manusia yang dah sekian lama mati sejak Nabi Allah Adam sampailah kepada hari kiamat tuan-tuan. Sebab tu Allah mencabar manusia. Bukankah untuk menjadikan penciptaan yang sama untuk kali kedua, maknanya mengulang untuk mencipta perkara yang dah dicipta adalah lebih mudah daripada mencipta? Kalau Allah boleh mencipta sesuatu benda yang tak ada dijadikan ada, tiba-tiba nak mengulang benda tu balik semula, mudah tak tuan-tuan? Mudah kan tuan-tuan? Jadi sama juga kita kerja kita. Contohnya kita tak tahu masak, katakan masak apa kita tak tahu, cokodok bilis. Takkan tak tahu cokodok bilis? Senang pula kan? Contoh yang tak tahu tuan-tuan kan? Berketuntang macam mana ni? Nak masak air dulu ke? Tepung dulu ke? Tapi bila dah buih tuan-tuan, sadap pula setiap petang tu cokodok tuan-tuan. Sudahnya hari ketiga, suami kau pergi kedai mamak tak terdaya cokodok ya katanya. Sebab apa tuan-tuan? Kejayaan dia buat tuan-tuan kan? Jadi bermula dengan
Proton Saga yang harga pada masa itu 17,000, sekarang dah tak dapat dah tuan-tuan. Sampailah kan terbinanya kereta Inspira lah, apalah tuan-tuan. Nak buat yang pertama tu susah, tapi kalau dapat buat, nak buat kali kedua mudah sangat tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah perumpamaan yang Allah berikan tentang menghidupkan manusia yang telah lama mati untuk dihidupkan pada hari kiamat, dihitung amalan dan nak diberikan pembalasan rahmat, masuk ke dalam syurga ataupun sebaliknya. Pada pagi ini saya minta izin untuk memimpin pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana wa bikum fi ulumi fi darain, amin. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kitab Riyadhus Shalihin ini telah dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang sangat hebat tuan-tuan. Sehingga kitabnya itu fiqahnya tuan-tuan kita belajar maupun minhaj, ya. Kitab fiqahnya kita mengaji, dan pada masa ini dia menyusun bagi kemanfaat kita tuan-tuan. Riyadhus Shalihin, bagaimana aktiviti untuk kita beriadah mencapai taraf orang-orang yang soleh. Macam mana orang soleh itu berkehidupan. Ini yang diletakkan tuan-tuan. Yang pertama diletakkan di sini ialah akhlak tuan-tuan. Riadah pertama yang perlu ada pada kita tuan-tuan ialah ikhlas. Itu merupakan stretching awal lah tu. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok sebelum pemain itu dimasuk menggantikan pemain yang lain, jurulatih akan suruh pemain yang nak pengganti ni, kau stretching dulu katanya. Panaskan badan, warming up katanya. Belalah sana kemari ke sini supaya apa? Tujuannya bila masuk ke lapangan perjuangan, maka dia tidak pancit ataupun dia tidaklah dalam keadaan kejang otot dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan kita dalam bab ikhlas ni dibagi tahu awal supaya jangan kita berjauh tiba-tiba kita tak ikhlas, Allah tak terima tuan-tuan. Beria kita buat, akhirnya Allah tak terima, itu yang sangat dikesalkan tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok bila kita berdoa tuan-tuan, akhirnya kita akan tutup doa kita apa dia? Allahumma taqabbal minna du'ana. Ya Allah, terimalah kan amalan dan ibadah kami. Merayu tu, terimalah ya Allah doa kami. Taqabbal min du'ana, terimalah doa kami ya Allah. Kan? Sebab tu bila kita dah habis beribadat salam tuan-tuan, perasan tak pada hari raya kita disunatkan bila bersalam dengan orang pada hari raya selepas kita selesai sebulan puasa, kita disunatkan cakap taqabbalallah, taqabbalallah. Apa sebenarnya apa? Allah terima ibadah sepanjang Ramadan kita. Allah kan, kita pun jawab taqabbal minna wa minkum. Kan, Allah pun terima amalan kita semuanya tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, ini bab taqabbal ini, apa makbul ini, penerimaan Allah ibadah ini, asas yang diutamakan tuan-tuan ialah ikhlas. Sebab itu Allah pandang hati. Kan, bukan hati semata-mata, tetapi hati bersifat di situ sandarannya ikhlas. Tuan-tuan, pandang hati. Sebab itu Nabi kata apa? Allah tak pandang pakaian kamu, yang Allah pandang ialah hati kamu. Maksudnya dari sudut ikhlas. Mengukur ikhlas itu bukan dari segi pakaian. Kan? Hui, dia tu ikhlas apalah? Dia pakai songkok. Kan? Habis timbalan pengarah tak ikhlas, songkok tak pakai. Boleh ke kita kata macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Kan? Sebab tu orang betul ke kurang tak? Allah pandang hati. Maknanya bila sebut pandang hati, tak ada sesiapa yang tahu tuan-tuan, melainkan orang tu menunjukkan aksi-aksinya. Cakapnya pun kita tak boleh nak terima. Kan? Contohnya tuan-tuan, kalau kita orang tu mula kita ragui tuan-tuan, tindakannya tu mula kita ragui. Sudahnya kita pun tanya, kau ke mana kau pergi sebenarnya ni? Sebenarnya tuan, saya pergi ke site nak tengok kawasan sebenarnya. Ada orang nampak kau kat Pilah katanya. Kau punya site kat Jalabu, contohnya tuan-tuan kan. Jadi macam mana ni? Kau ikhlas atau tak ikhlas ni? Ikhlas katanya. Ada kat macam tu tuan-tuan. Tetapi keikhlasannya itu dinampakkan pada hati. Kenapa hati? Kerana hati itulah yang akan mencorakkan tingkah laku perangai tuan-tuan. Adakah kamu ini ikhlas menjadi seorang yang taat? Ya, saya ikhlas, tapi semayang tak buat. Berbeza tuan-tuan sebaliknya, kalau orang itu mendirikan semayang, tak perlu kita nak tunggu perkataannya ikhlas atau tidak. Memang dia ikhlas untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk mendirikan semayang. Tang lagi tahap keikhlasan itu tuan-tuan, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, orang yang dalam keadaan ikhlas ini tuan-tuan, contohnya orang yang dalam keadaan ikhlas